Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak tunjukkan jawapan untuk latihan muka surat 142 berkaitan dengan sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Okey, ada dua soalan kat sini. Kita lihat soalan yang pertama. Tukar waktu di bawah kepada sistem 24 jam. Dia bagi ni sistem 12 jam. Okey. Soalan A, waktu dia 3.45 pagi. Dia tak tulis AM PM tapi dia sebut pagi. Pagi ni adalah AM. Okey. Jadi kalau nak tukar kepada sistem 24 jam, tak perlu tambah 12, tak perlu tambah 12 jam, hanya tambah perkataan jam dan cukupkan nombor ni jadi 4 digit. Okey. Sifar, tambah sifar kat depan, 3, titik ni buang. Okay, sorry, titik ada 2. Titik ni buang. Okay, titik tu kita buang. Tulis macam ni. Okay, jawapannya jam 3.45. Okay, soalan B, 11.24 AM. Okay, 11.24 AM. Okay, yang ni AM pagi, maka tak perlu tambah 12. Okay, maka kita hanya tambahkan perkataan jam. Okay. Nombor dia, digit dia dah cukup 4, maka terus tulis nombor yang sama. Dan itulah jawapannya. Okay. Soalan C. Okay, soalan C, 6.10 AM. Jadi yang ni pun adalah AM, waktu pagi, maka tak perlu tambah 12 jam. Kita hanya letakkan perkataan jam dan letak sifar di hadapan. Okay, jadi jawapannya jam 6.10. Okay. Okay, soalan D, 10.30 malam. 10.30 malam. Malam ni adalah PM. Okay, kalau PM kena tambah 12 kat sini. Okay, tambahkan 12 kat sini. 12 jam lah. Kita akan dapat 22. Belakang ni kekal. Depan dia tulis perkataan jam. Okay, boleh Okay, soalan E, pukul 2.48 PM. Ini adalah PM, maka kita kena tambah dengan 12 jam. Dan kita akan dapat jam 14.48. Okey. Soalan F, soalan terakhir. Pukul 11.46 PM. Okey. Nak tukar kepada sistem 12, nak tukar kepada sistem 24 jam, PM kena tambah dengan 12 jam. Okey, tambah. Okey, 6, 4, 3, 2. Tak perlu letak titik, pemisah kat sini. Terus tulis jawapan dia jam 23.46. Okey, seterusnya soalan kedua. Nyatakan waktu berikut dalam sistem 12 jam. Diberi soalan A, jam 1.20. Okey, nak tukar kepada sistem 12 jam. Kita lihat kat sini. Dia tak lebih 12, maka dia adalah AM. Okey, nak tulis yang tu dulu pun tak apa. Dan dia adalah waktu, kalau AM, dia nak tukar daripada 24 kepada 12, 12 kepada 24 jam, sama je. Okey, nombor dia kekal, tak berubah. 1.20. Okey, 1 titik. Okey, jawapan dia 1.20 AM. Okey, soalan B, jam 10.47. Yang ni pun tak lebih 12, maka dia pun juga AM. Okey, jadi nombor dia kekal sama, 10.47 AM. Okey, soalan C cikgu buat kat sini lah. Okey, soalan C, jam 14.50. Okey, soalan C, jam 14.50. Ni dah lebih daripada, okey, ni dah lebih 12, maka kita kena tolak 12. Okey, apabila ada tolak 12 je, maka dia adalah PM. Okey, sifar 5 2. Habis. Jadi sini titik 2 lah. Jawapannya pukul 2.50 PM. Okey, soalan D, jam 16.
16. Okey, nombor sini pun dah lebih daripada 12, maka dia adalah PM lah kan. Jadi kena tolak 12. Jawapan dia mesti PM. Okey. 6 tolak sifar, 6, 1, 6 tolak 2, 4. Titik. Jawapannya pukul 4, 16 PM. Okey, soalan seterusnya soalan E, jam, sifar 5. Okey, ini pukul berapa ni? Ini adalah pukul 12 tengah malam. Okey. Yang ni tak boleh terus ambil nombor yang sama. Okey. Kena tulis. Dan yang ni kita kena tahu pukul 12 malam ni waktu dia sifar-sifar. Okey. Maka nak tulis jawapan dia, kalau sifar-sifar ni pukul 12. Jadi cara tulis dia 12 titik sifar 5 AM. Okey, kalau sifar-sifar ni 12 AM. Kalau sini nombor dia 12, dia adalah PM. Okey. Seterusnya soalan F, jam 23.59. Yang ni dah lebih 12. Okey, kita kena tolak 12 jam. Maka dia adalah PM lah. Kalau tolak je mesti PM. Okey, 9, 5, 1, 1. Jawapan dia pukul 11.59 PM. Okey. Soalan yang pertama. Nyatakan tempoh dari 10.15 AM hingga 10.35 AM. Maksudnya daripada pukul 10 suku pagi hingga 10.35 pagi. Okey, macam mana cara kita nak kira tempoh? Untuk mengira tempoh, ya, ambil formulanya adalah waktu akhir. Waktu akhir ni yang belakang ni lah, tolak dengan waktu mula. Okey. Okey, ini waktu mula dia dan ini waktu akhir. Jadi untuk kira tempoh, waktu akhir tolak waktu mula. Okey. Soalan A, 10.35. Okey, 10.35. Okey, tolak 10.15. Okey, tolakkan. Okey, 5 tolak 5 habis. Okey, 3 tolak 1, 2. Okey, yang ni habis. Jawapannya kita jangan tulis ada AM, PM. Kalau soalan tanya tempoh, okey, jawapan dia mesti ditulis dalam bentuk jam dan juga minit. Okey, kalau kat sini jam dia tak adalah sifar kan. Tak perlulah tulis sifar jam. Okey, untuk yang ni hanya perlu tulis 20 minit. Maka jawapannya hanya perlu tulis 20 minit. Mesti ada unit di belakang ni. Unit dia. Untuk jawapan tempoh mesti ada unit di belakang macam ni. Okey, kalau jam, jam lah. Kalau minit, minit. Okey, soalan B. Pukul 4.40 PM, okay, petang, hingga 6.40 petang ataupun PM. Okay, jadi kita ambil waktu akhir. Waktu akhir dia 6.40. Tolak dengan 4.40. Okey, tolakkan. Habis. 6 tolak 4, 2. Okey, untuk yang ni, kat depan ni, okay, kalau nak buat T pun boleh. Kalau adik-adik nak buat T macam ni lagi bagus sebenarnya. Buat T macam ni. Kat depan ni tulis jam. Kat sini tulis minit. Okay. Jadi jawapan dia kalau tempoh kena tulis 2 jam. Okay, 2. Unit dia jam. Minit kosong kan. Okay, minit tak ada. Maka tak perlu tulis lah yang minit ni. Okay, macam tu. Okay, boleh faham Okay, kita lihat soalan yang kedua. Kira tempoh. Okay, waktu mula, ni waktu mula dia dan ini waktu tamat dia. Maka untuk tempoh sama seperti soalan 1 tadi, kita kena ambil waktu tamat ataupun waktu akhir tolak dengan waktu mula. Okay, maka soalan nombor 2 A, okay, yang ni nombor 1. Okay, nombor 2 A, 18.50 tolakkan dengan 9.20. Okay, kalau nak buat T pun bolehlah buat T macam ni. Tulis jam dan minit. Okay, sini tulis jam, sini tulis minit. Okay, 5 tolak 2 dapat 3. 18 tolak 9. Okay, 8 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 18 lah. 18 tolak 9, 9. Okay, yang ni jawapan dia jam pun ada. Okay, jam dia 9. Okay, jadi tulis 9 jam.
Okey, 30 minit. Okey, 30 minit. Okey, ni cara tulis jawapan untuk tempoh. Okey, kalau tempoh kena ada benda ni. Okey, soalan B. Pukul 6.25 petang hingga pukul, dan waktu akhir dia pukul 11.05 malam. Okey, jadi kita tolakkan waktu akhir 11.05 tolak dengan 6.25. Okey, yang ni adik-adik tolong tengok betul-betul. Sebab yang ni melibatkan pinjam. Okey, sebab nak tolak tak boleh. Tengok betul-betul jam, minit. Okey, dalam 4 soalan ni, yang B nombor 2 ni yang paling penting lah setakat ni. Okey, sebab dia nak tolak tak boleh. Okey, kalau adik-adik tolak macam ni, 5 tolak 5 sifar, sifar tolak 2 tak boleh, pinjam 1 tambah 1 kat depan, itu salah. Okey, pinjam macam tu salah. Okey, adik-adik dah belajar cara nak tukar daripada jam, nak tukar kepada minit. Okey, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Betul tak? Jadi, cikgu syorkan juga, jumpa je soalan melibatkan tempoh, terus tulis kat atas dia ni. 1 jam 60 minit. Maksudnya, kalau 1 jam mesti 60 minit. Kalau jumpa tajuk lain pun, contohnya jumpa minggu dengan hari. 1 minggu 7 hari. Kalau tahun dengan bulan, tulis 1 tahun 12 bulan. Supaya apa? Supaya kalau kita menolak tak boleh, kita pinjam, kita akan nampak nombor ni, maka kita akan lebih berhati-hati. Okey. Okey, cara yang betul adalah adik-adik kena buat macam ni. Okey, 5 nak tolak dengan 25 tak boleh kan? Jadi kita pinjam dekat sini 1. Okey, pinjam 1 jam, bawa pergi sini 1 jam, dia akan jadi 60 minit. Maka tulis atas ni 60 minit. Dan cikgu syorkan adik-adik buat bulat macam ni. Okey, kemudian tambahkan nombor yang ni dulu, yang ada dalam bulatan ni. 5 tambah sifar 5, 6 tambah sifar 6. Okey, nombor ni baru kita tolak. Maknanya kita gabungkan dulu nombor yang ada dalam bulatan ni, kemudian baru kita tolak. Okay, kalau tak kita jadi confused sebab kita pinjam 60, bukan pinjam 1 macam biasa, kan? Okay, jadi 5 tolak 5 habis, 6 tolak 2 4. Okay, kat sini jadi 10 kan? Okay, 10 tolak 6 4. Maka jawapannya adalah 4 jam. Okay, 4 jam 40 minit. Okay, biasakan tulis benda ni, hubungan dia ni kat atas. Untuk tajuk masa sebab dia berbeza. Okay, adik-adik akan belajar, dia ada banyak sangat daripada adik-adik belajar daripada tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, berubah-ubah kan? Okay, seterusnya soalan yang soalan yang terakhir, soalan nombor 3. Andy bersekolah dari jam 7.40 pagi. Okay, jam 7.40 ni mana 7.40 pagi lah, hingga jam 13.10, pukul 1.10 tengah hari. Berapakah tempoh Andy bersekolah? Jadi soalan tanya tempoh, ingat waktu akhir tolak waktu mula. Okay, iaitu 13.10 tolakkan dengan 7.40 jam, minit. Okey, jadi 10 tolak 40 tak boleh, kena pinjam dekat sini 1. Okey, 10 nak tolak dengan 40 tak boleh kan? Pinjam dekat sini 1, tinggal 2. Okey, satu lagi, yang ni jangan tolak macam ni tau. Jangan tolak sifar tolak sifar. 1 tolak 4 tak boleh, pinjam dekat sini 1 jam tambah 60. Itu pun kesalahan juga. Maknanya dia 60 tu tambah dengan 1. Itu salah. Sebenarnya 60 tu kena tambah dengan dua-dua nombor ni. Dia jadi macam tu. 60 tambah dengan 10 jadi 70. Okey, ruang ni dah kita lampau rapat kat atas. Okey, adik-adik bulatkan, tulis 7, tulis 70. Okey, tulis 70. Okey, sifar tolak sifar, 7 tolak 4 3. Okey, maknanya ke bawah sikit lah tulis, barulah 70 ni boleh tulis ke atas, kan? Okey, jadi 12 tolak dengan 7 kita dapat 5. Maka jawapannya adalah 5 jam 30 minit. Okey. Okey, itulah cara nak kira tempoh. Okey. Cikgu nak tunjuk sikit lah formula. Yang ni boleh guna pakai untuk tahun 4 sehinggalah tahun 6. Okay, formula cikgu nak tunjuk ni, tengok betul-betul. Okey,
Apabila jumpa tajuk masa, okay, tajuk masa dan waktu ni, biasanya kalau dia tanya berkenaan dengan tempoh, waktu mula ataupun waktu akhir, okay, ataupun waktu tamat. Okay, dia tanya benda ni. Waktu mula, waktu tamat ataupun tempoh. Okay, untuk soalan muka surat ni hanya tanya tempoh lah. Okay, tapi cikgu nak bagi tahu ketiga-tiga formula, adik-adik hanya hafal benda ni. Formula dia ATM, ingat betul-betul Formula sangat senang. ATM mak tam. Formula dia jangan gelak. ATM mak tam. Tulis sama dengan kat sini. Okay, kat sini nak letak operasi dia. Tengok yang T untuk tambah. Yang lain ni bukan T, tolak. Okay, A ni apa? A itu adalah akhir. A itu adalah waktu akhir. Okay, T ni apa? T ni adalah tempoh. Okay, M ni apa? M ni adalah waktu mula. M adalah waktu mula. Ni. Okay, hafal benda ni je lah. Okay, dalam soalan dia tak akan tanya dua sekali. Dia akan tanya salah satu. Kalau dia tanya bilakah berita itu akan tamat. Jadi, maknanya kita cari waktu akhir lah. Ni, kita guna formula ni. Tempoh tambah waktu mula. Kalau dia tanya bilakah Siti mula mengulang kaji pelajaran. Mula dia tanya. Maka guna formula ni. M. Mula. Akhir tolak tempoh. Okay, kalau soalan tanya, nyatakan tempoh ataupun berapa lamakah Siti mengulang kaji. Okay, berapa lama ataupun kira tempoh benda yang sama. Waktu akhir tolak waktu mula. Okay, dia akan bagi dua maklumat, dia akan bagi. Dia akan tanya salah satu. Jadi ini saja formula dia. Okay, hafal ni benda ni. Kalau hafal yang ni, tak ada masalah lah, boleh jawab. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak terangkan jawapan untuk soalan muka surat 145. Okey, berkenaan dengan anggaran masa. Okey, soalan yang pertama. Puan Aina membungkus 300 paket kerepek dalam masa hampir 5 jam. Hitung anggaran masa yang diambil untuk membungkus. Soalan pertama, 2100 paket. Okey. Dia tanya berapa anggaran masa. Dia bagi tahu kalau 300 bungkus dia ambil masa 5 jam. Kan? Soalan tanya kalau 2100 bungkus agak-agak berapa jam? Kat sini. Kalau nak guna kaedah pengiraan, caranya macam ni. Okay, adik-adik mula-mula dah susun macam ni kan. 300 paket, 5 jam. 2100 paket, berapa jam? Dah susun macam ni. Kalau ikut pengiraan, buat macam ni. Lepas tu, buat anak panah. Kat sini, bahagi. Kat sini, darab. Formula dia tu je. Bahagi, kemudian darab. Okay, jadi cara buat dia macam mana? 5 bahagi 300. Buat bahagi macam ni. Okay, 5 per 300. Bahagi ni per lah. Kemudian darab dengan 2100. Okay, tulis dalam bentuk macam ni. Okay, tulis dalam bentuk macam ni. Okay, maka kita pun gunalah kaedah pemansuhan. Senang je nak masuk ni sebab nombor dia bersifar banyak. Okay, buang sifar. Sepasang lagi. Okay, sekarang nombor dia sini 3, sini 5, sini 21. Okay, sifar 3 ada 21. Kita guna sifar 3. 1 darab 3, 3. 7 darab 3, 21. Okay, sini dah tinggal 1 kan. 5 darab 7 dapat 35. Jadi untuk siapkan 2100 paket, masa yang diambil adalah 35 jam. Okey. Ni dia panggil, sebenarnya dia panggil kadaran lah ni. Kadaran. Okey. Kalau 300, 5 jam. Kalau 2100, berapa? Dia panggil kadaran. Okey. Jadi kalau soalan macam ni boleh buat, ni salah satu cara dia. Okey. Kalau tak nak guna cara ni, adik-adik boleh cuba cara yang kedua ni. Cara yang kedua. Okey. Cikgu tulis 300. Okey. Kat sini, 2100 kan.
Okey, untuk yang ni 5 jam. Jadi kalau yang ni berapa jam? Okey. Jadi kat sini kalau sifar ni adik-adik boleh buang dululah. Ni sebab dia samakan nombor dia. Okey, yang kat sini adik-adik hanya perlu fikir 3 nak jadi 21 dia darab berapa? Okey. 3 nak jadi 21 dia darab berapa? Maka kat sini ke 3 darab tu 7 kan? 3 darab 7 21. Maka nak dapat kat sini darab 7 juga. 5 darab 7 35. Ini salah satu cara lain. Okey. Ikutlah mana-mana cara yang senang. Okey. Boleh ya? Okey, ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Seterusnya kita lihat soalan B. Soalan B 150. Okey, cara yang sama juga kita buat. 300 untuk 5 jam. Kalau 150 berapa jam? Okey. Jadi kat sini kalau ikut cara yang pertama, kita kena bahagi kemudian darab. Okey, cara tulis dia 5 bahagi 3 300 darab 150 bahagi darab. Okey, bahagi darab. Okey. Buang sifar dulu. Okey, dalam sifar 5 ada 30 kan? Okey. Maka kita guna sifar 5 dulu lah. Kita guna sifar 5 dulu. 1 darab 5, 5. 6 darab 5, 30. Okey, kat sini sifar 6 tak ada. Sifar 6 tak ada 15. Kan? Okey, 15 bahagi dengan 6 lah. Kita kena buat bentuk lazim. Bahagi dengan 6. Okey, 15 ni 15 apa? Okey, kat sini adalah dalam unit jam. Kan? Okey, 15 bahagi dengan 6. 1 bagi 6 tak boleh. Okey, 12. 2 darab 6, 12. Tolakkan, dapat 3. Okey, ingat sini adalah jam. Okey, kalau kita nak bahagi jam. Okey, ada baki, sini adalah jam. Kita tak boleh terus tambah sifar. Letak titik tambah sifar macam nombor perpuluhan. Tak boleh. Kalau baki, kita kena tukar dia kepada minit. Bawa dia naik ke atas. 1 jam 60 minit. 2 jam 120. Kalau 3 jam 180. Kan? Kita kena tukar kepada minit. Kita tak boleh letak titik tambah sifar macam nombor perpuluhan. Tak boleh. Apabila kita dah tukar, kita bagi semula dengan 6 lah. Okay, 1 bahagi 6 tak boleh. 18 sifar 6 ada, iaitu 3 darab 6, 18. Okay, dan sifar, letak sifar lah. Okay, macam tu. Boleh faham Maka jawapan dia adalah 2 jam 30 minit. Okey, soalan B ni penting juga tahu. Okey, soalan B ni agak penting. Okey. Soalan A tadi senang sikit, soalan B ni sebab dia perlu ada penukaran unit dekat situ. Jadi adik-adik kena tengok betul-betul lah Kalau ikut cara yang kedua ni, okey, 300 untuk 5 jam. Kalau 150 untuk berapa jam? Jadi kat sini macam tadilah. Okey, kita buang sifar. Tadi darab kan? Darab. Jadi sekarang kalau 30, mana ada 30 darab berapa dapat 15? Kan? Yang ni kena bahagilah. 30 bahagi berapa dapat 15? Kalau susah nak bahagi, kita patah balik. 15 darab berapa dapat 30? Mana kita naikkan ke atas. Kan? Sebenarnya dia bahagi. Tapi disebabkan kita suka untuk bahagi, kita boleh patah balik. Maknanya 15 nak jadi 30. 15 darab 2. 15 darab 2 dapat 30. Ataupun 30 bahagi 2 dapat 15. Macam itulah. Maka kat sini kena bahagi 2 juga. 5 kena bahagi 2. Bila 5 bahagi 2, kena buat bentuk lazim. Macam ni jugalah jawapan dia. Okay. 5 bahagi 2. Okay, 5 bahagi dengan 2. 2 darab 2, 4. Ada baki 1. Okay. 5 ni 5 jam tau. Maka 1 ni, 1 jam tukar kepada minit. Jadi 60. Okay. Dia 60. Kita mula bahagi dengan 2. Okay, 3 darab 2 dapat 6. Sifar lah. Okay, jadi jawapan dia tetap sama. 2 jam
30 minit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak sambung penerangan untuk soalan nombor 2, muka surat 145, matematik tahun 4. Okey, soalan nombor 2. Abang membuat 2 origami dalam masa lebih kurang 10 minit. 2 origami 10 minit lebih kurang. Anggarkan masa untuk membuat 10 origami. Jadi kita tulis dalam bentuk macam ni. 2 origami, masa dia 10 minit. Kalau 10 origami, berapa lama? Okay, berapa minit lah sini. Kan? Okay, seperti soalan yang pertama, cara dia lebih kurang sama. 2 nak jadi 10, dia darab 5. Betul tak? Dapat 10 kan? Maka kat sini pun kita darab dengan 5 juga. Maka 5 darab sifar, 5 darab 1, 5. Maka masa yang diambil untuk 10 origami adalah 50 minit. Okey. Macam itulah kita nak anggar. Okey. Ataupun guna formula bahagi darab. Okey, tunjuk sekejap 10. Apabila kita dah buat dalam bentuk macam ni, nak panah macam ni. Yang ditanya duduk sebelah kanan. Kena ingat yang ditanya kat sini dia tanya berapa lama. Jadi minit masa ni kena duduk sebelah kanan. Origami duduk sebelah kiri. Yang ditanya sebelah kanan. Okey. Sini bahagi, sini darab. Okey, maka 10 bahagi dengan 2, darab dengan 10. Okey, sifar 2, 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. 5 darab 10, 50. Okey. Jadi jawapan dia 50 minit. Samalah. Okey, untuk soalan B, dia tanya untuk 15 origami berapa lama masa yang diambil kan? Berapa lama masa yang diambil. Okey. Jadi kalau ikut cara pengiraan macam ni lah. Bahagi darab. Bahagi darab. Okey, 10 bahagi 2. 10 bahagi dengan 2 darab 15. Okey, sifar 2. 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Okey, 15 darab dengan 5. Kat sini 15 darab dengan 5. 5 darab 5, 25. 5 darab 1, 5, 6, 7. Maka 75 minit. Kalau dia lebih 60, adik-adik tahu kan, tolak 60 tambah 1 kat depan tu. Okey, ataupun tukar kepada jam dan minit. Bahagi 60. Okey, cara yang paling mudah buat macam ni lah. Jam, minit. 1 jam kan 60 minit. Maka yang ni dah lebih 60 kan. Kita tolak 60 tambah 1. Ini cara nak tukar dia. Kalau dia lebih daripada 60. Maka kita dapat jawapannya adalah 1 jam 15 minit.